Berhormat, sebelum saya menjemput Ahli Berhormat untuk bertanya, ingin saya maklumkan bahawa hari ini semua MQT akan dijawab oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Ahli Parlimen Putrajaya. Perkara 43/3 Perlembagaan Persekutuan, Jemaah Menteri hendaklah bertanggungjawab secara bersama kolektif kepada Parlimen. Oleh itu, saya membenarkan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri untuk menjawab ketiga-tiga soalan MQT. Untuk itu, saya jemput Puan Yung Shifura binti Osman Bentong. Silakan. Ke Waruman Kedah membeli roti, dikirim bersama masakan lontong. Assalamualaikum dan selamat pagi dari saya mewakili Bentong. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya ialah minta Perdana Menteri menyatakan data terkini UNESCO melalui International Centre for Technical and Vocational Education and Training menyebut bahawa hanya 5% belia Malaysia terlibat dalam bidang TVET. Sejauh mana ketetapan dapatan UNESCO tersebut berbanding dan data enrolment dan apakah strategi dan kebijakan baru kerajaan untuk meningkatkan keberkesanan program-program TVET? Silakan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Pertamanya saya nak merekodkan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengadakan lawatan kerja di luar negara, urusan rasmi. Sebab itu saya mewakili beliau pada hari ini. Silakan Menteri. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, program pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun ringkasnya TVET di negara ini dilaksana dan ditadbir urus mentasi 12 kementerian serta melibatkan penyertaan penyedia institusi latihan kemahiran awam ataupun singkatannya ILKA dan institusi latihan kemahiran swasta ILKS. Terdapat sejumlah 1,295 buah institusi TVET merangkumi ILKA dan ILKS yang sedang beroperasi dengan menawarkan program-program TVET yang bersesuaian dengan kumpulan sasar yang ditetapkan. Merujuk kepada data terkini UNESCO yang menyatakan bahawa hanya 5% belia Malaysia terlibat dalam bidang TVET, kenyataan ini adalah berdasarkan penglibatan belia yang berumur antara 15 hingga 24 tahun. Ini mengambil kira populasi belia negara dalam lingkungan umur yang sama berjumlah seramai 6 juta orang berdasarkan statistik daripada Jabatan Perangkaan Negara ataupun DOSEM. Data yang dinyatakan oleh UNESCO ini adalah selari dengan statistik enrolment bagi tahun 2021, menunjukkan bilangan belia dalam kategori umur yang sama menyertai program TVET adalah seramai 360,000 orang. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, Majlis Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational MyTVET telah ditubuhkan pada 18 Disember 2020 dan berperanan sebagai badan tertinggi dan membuat keputusan berkaitan hala tuju TVET negara, di mana keanggotanya adalah merentasi semua kementerian penyedia TVET dan pelbagai pemegang taruh yang berkaitan. Di bawah Kerajaan Perpaduan, MyTVET negara pada 7 bulan Februari 2023 telah membincangkan langkah-langkah wajar yang boleh diambil oleh kerajaan bagi penambahbaikan terhadap ekosistem TVET negara menerusi kerjasama strategik dengan syarikat berkaitan kerajaan GLC dan juga syarikat swasta. Sebagai langkah quick win, pelaksanaan kerjasama program TVET secara spesifik mengikut bidang di ILKA bersama syarikat swasta atau GLC akan segera dilaksanakan menerusi pemeteraian memorandum perjanjian MOA. Antara bidang kemahiran dicadangkan adalah otomotif, minyak dan gas, hospitality dan juga teknologi penyejuk bekuan dan penyaman udara. Disasarkan tahun ini 50 MOA akan ditandatangani sebagaimana diumumkan dalam belanjawan pada 24 Februari 2023 dan pada jangka terdekat 10 MOA dengan JLC dan syarikat swasta akan dimuktamadkan bagi pelaksanaan program TVET berimpak tinggi. Dan MOA ini merupakan akan bertindak sebagai platform kerjasama induk antara JLC dan juga syarikat swasta dengan kerajaan. Terima kasih. Sila Bentong. Soalan tambahan,
apakah inisiatif kerajaan untuk mempertingkatkan belia di dalam bidang TVET ini, terutamanya belia di luar bandar dan belia orang asli? Terima kasih Yang Amat Buntung, juga prihatin kepada kawasan luar bandar dan juga orang asli kita. Sememangnya program TVET ini merangkumi semua, termasuklah di bandar dan juga di luar bandar. Dan seperti mana dikatakan tadi, Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, Kementerian Pendidikan serta Kementerian Pendidikan Tinggi semuanya mengadakan program berhubung kait dengan TVET. Dan untuk orang asli misalnya memang dah ada program khususnya dilaksanakan di anjuran bersama dengan Persatuan Orang Asli Perak, di mana ILP di Ipoh telah pun mengadakan program ini. Dan kita perlu memberi kesedaran yang lebih kepada penduduk luar bandar dan juga orang asli untuk terlibat bersama, dan perlu melibatkan ibu bapa supaya mereka akan dapat bertahan kekal dalam latihan TVET ini, dan mereka akan diberi latihan. Dan dengan itu juga kementerian sedang mempertimbangkan mungkin salah satu kekangannya ialah dari segi urusan bayaran yuran sebanyak permulaannya 800, dan mungkin ini kalau dapat kita pertimbangkan, dibantu mereka, mungkin lebih ramailah belia-belia khususnya orang asli akan dapat terlibat bersama dengan latihan TVET ini. Terima kasih. Terima kasih. Baru Buntah. Silakan Baru Buntah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua dan terima kasih Timbalan Perdana Menteri. Saya ingin bercadangkan, adakah kerajaan berhasrat untuk menambahkan ataupun menganjurkan program-program TVET jaga pendek kepada belia-belia di negara ini dengan memberi peruntukan kepada agensi yang bertanggungjawab di setiap negeri, kerana saya ada sedikit pengalaman sewaktu menguruskan sebuah agensi kerajaan menganjurkan program jangka pendek kepada anak muda dan dapat sambutan yang baik. Anak muda ni kalau kita buat program TVET 6 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, mereka tak minat. Tapi anak muda yang lepasan SPM, yang tak ada peluang untuk melanjutkan pelajaran di peringkat diploma dan persijilan, tapi dia berminat kalau kita anjurkan program jangka pendek, 3 bulan dan sebagainya. Jadi adakah kerajaan berhasrat untuk menganjurkan program tersebut? Terima kasih Yang Berhormat Para Buntah. Sememangnya program ini memang dilaksanakan dan sedang berjalan, sama ada oleh Giat Mara, oleh CIDB melalui training center mereka dan sebagainya. Ada kursus jangka pendek di mana mereka boleh mendapat sijil dan dibiayai, malahan diberi allowance untuk mereka ikuti kursus-kursus jangka pendek ini. Sebab itu TVET ini adalah pembelajaran sepanjang hayat. Memang sepatutnya kita laksanakan program jangka panjang, yang ada juga yang mungkin nak mengambil diploma, malahan degree sekalipun, tapi ada juga yang sekadar untuk mengambil sertifikat, ada juga yang hanya untuk mendapat technical training yang asas. Dan ini sedang berjalan dan kita akan meneruskan daripada pelbagai pusat-pusat latihan yang sedang berjalan di negara kita. Terima kasih. Boleh. Sekarang saya jemput Datuk Seri Saifuddin Abdullah, Indra Mahkota. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Saya ingin meminta Perdana Menteri menyatakan, adakah kerajaan berhasrat mencadangkan kepada Dewan ini butiran khusus berkaitan reformasi komprehensif terhadap sistem dan institusi negara, termasuk reformasi parlimen, serta adakah kerajaan akan mencadangkan proses perundingan yang inklusif bagi melaksanakan agenda reformasi tersebut. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang Di-Pertua. Untuk makluman Ahli Berhormat, secara keseluruhannya dan untuk memastikan pelaksanaan inisiatif reformasi institusi yang komprehensif, pasukan khas mengenai reformasi institusi yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi telah ditubuhkan pada Januari 2023 bagi meneliti, mengkaji dan mencadangkan reformasi institusi termasuk mekanisme pelaksanaan reformasi tersebut bagi pertimbangan Jemaah Menteri. Bengkel reformasi institusi telah diadakan pada 17 Januari 2023 melibatkan agensi kerajaan dan kumpulan organisasi masyarakat sivil ataupun CSO serta pertubuhan bukan kerajaan NGO yang memberi fokus kepada reformasi perundangan dan institusi negara.
Siri libat urus bersama-sama kementerian, jabatan, agensi berkepentingan akan diteruskan bagi memuktamadkan cadangan reformasi institusi yang ingin dilaksanakan sebelum dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Pada tahun 2018, satu jawatankuasa reformasi institusi ataupun Institutional Reform Committee IRC telah ditubuhkan bagi membantu Majlis Penasihat Kerajaan ataupun Council of Eminent Persons yang berperanan untuk menasihati kerajaan dalam bidang ekonomi, kewangan dan lain-lain dalam tempoh 100 hari pertama peralihan kerajaan. Satu laporan akhir telah disediakan dan dimuka-mukakan pada kerajaan. Walau bagaimanapun laporan akhir ini telah tidak diterbitkan pada umum kerana terikat dengan Akta Rahsia Rasmi 1972. Selain itu, kerajaan turut berhasrat mewujudkan sistem dan pengurusan pilihan raya yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi yang diterima oleh semua pihak sebagai bebas, adil dan telus. Oleh demikian, Electoral Reform Committee ERC telah diwujudkan semenjak 2018 untuk meneliti cadangan penambahbaikan sistem dan pengurusan pilihan raya di Malaysia bersama semua pemegang taruh. Selanjutnya, suatu jawatankuasa khas Kabinet telah diwujudkan pada tahun 2022 untuk meneliti syur-syur ERC untuk pertimbangan Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Kerajaan juga komited dalam pelaksanaan reformasi institusi Parlimen dengan mewujudkan semula perkhidmatan Parlimen bagi merealisasikan hasrat pengasingan kuasa di antara badan legislatif dan badan eksekutif. Pada ketika ini, kerajaan sedang mengkaji keperluan untuk mengubal Akta Perkhidmatan Parlimen untuk menjadikan perkhidmatan Parlimen yang berasingan daripada perkhidmatan awam. Beberapa perkara dasar berhubung pengubalan Akta Perkhidmatan Parlimen akan dimuktamadkan sebelum dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Dalam masa yang sama, bagi menyesuaikan dengan persekitaran dan keadaan semasa, kerajaan sedang juga meneliti untuk meminda Majlis Parlimen ataupun Keistimewaan dan Kuasa 1952 iaitu Akta 347. Antara perkara yang perlu diberi perhatian adalah kadar denda yang diperuntukkan di dalam akta ini yang tidak pernah dipinda sejak ia digubal pada tahun 1952 dan juga istilah-istilah lapuk dan terma yang perlu dipindah supaya relevan dengan keadaan masa kini. Saya minta sedikit lagi masa. Silakan. Seterusnya, penambahan dan pindaan pada Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 iaitu Akta 711 juga sedang dilaksanakan bagi memperkasakan akta tersebut dan merealisasikan visi Pelan Anti-Rasuah Nasional ataupun NACP 2019-2023 untuk mewujudkan negara bebas rasuah. Pelaksanaan penambahbaikan mengambil kira pandangan dan input daripada beberapa siri libat urus dengan pihak pemegang taruh termasuk United Nations Office on Drugs and Crime dan juga Government Accountability Project. Kerajaan Perpaduan memandang serius agenda reformasi institusi ini dan akan mengambil tindakan yang tuntas bagi merealisasikan agenda ini. Kerajaan akan memastikan sebarang reformasi yang dilaksanakan ini dengan mengambil kira pandangan semua pihak yang berkepentingan. Terima kasih. Silakan Indra Mahkota. Terima kasih atas jawapan yang komprehensif dan saya memberi jaminan bahawa kami di sebelah sini senada dan sehalaman dalam kita menjayakan reformasi. Saya nak bertanya suatu yang low hanging fruit, Akta Universiti dan College Universiti. Seksyen 15 yang memberi kebebasan politik kepada mahasiswa itu dipinda bukan semasa Tambun menjadi timbalan Perdana Menteri, tapi masa Pekan menjadi Perdana Menteri. Menteri yang bertanggungjawab dan saya bekerjasama pada masa itu. Dan saya nak rakam ada dua orang ahli parlimen sekarang yang dulu belum ahli parlimen tapi terlibat sama dalam proses itu. Yang Berhormat Setiawangsa, Yang Berhormat Bangi, juga bekas ahli parlimen Nurul Izzah dan Tony Phua dan Presiden Bar Council masa itu, sekarang Datuk Lee Chim Wei. Soalannya ialah, dalam manifesto PH, aku nak dimansuhkan. Tetapi sahabat saya Yang Berhormat Menteri KPT menjawab sedikit berbeza. Ini low hanging fruit lah yang senang, yang seharusnya dipinda dengan segera sebab kerja-kerja menggantikan AUKU yang sekarang ini pun Yang Berhormat Menteri faham perkara itu pun dah dimulakan zaman beliau dulu lagi. Jadi Mahkota, soalannya kalau ialah, boleh, adakah ia akan dimansuhkan dan cara bagaimana? Terima kasih.
Terima kasih Yang Berhormat Indra Mahkota. Sahabat saya sewaktu sama dalam kerajaan pada satu ketika dulu. Malahan di peringkat kita sekalipun bila kita berbincang berhubung kait dengan dasar dan juga perundangan yang sedia ada, memang kita kena mengambil kira banyak perkara dan sudah pasti apa yang dicadangkan itu akan kita bawa melalui proses yang biasa dan mendapat input daripada semua pihak yang berkepentingan. Adakah ianya perlu direview, direpeal ataupun ditambah baik, itu bergantung dengan apa saja finding yang akan dilaksanakan melalui engagement pada pelbagai pihak tersebut. Terima kasih. Baik. Saya bergerak kepada Tuan Oscar Ling Chai Yu. Ada lagi? Soalan tambahan ada? Okey, silakan. Ya. Terima kasih Datuk Yang Betul. Datuk Betul, saya nak tanya. Saya terima baiklah reformasi komprehensif yang dibuat oleh kerajaan. Tapi adakah kerajaan sedar semasa kita ramai di antara ahli parlimen dalam pembangkang, kita telah mencadangkan supaya mewujudkan lagi satu timbalan speaker. Dan ini adalah untuk memberi ruang kepada pihak pembangkang untuk terlibat dalam administration, dan kedua, ia meringankan kerja speaker. Adakah ia akan diambil kira dan apakah hak masa yang telah ditentukan oleh kerajaan supaya semua reformasi ini dapat disegerakan? Terima kasih, Menteri. Ya, perkara ini Yang Berhormat Ibu Timur, terima kasih. Juga telah dibincangkan oleh kerajaan yang lepas. Tapi ianya tidak dapat dilaksanakan. Malahan mesyuarat Ketua Whip kerajaan dan juga pembangkang, Datuk yang speaker sendiri sudah juga berbincang perihal perkara ini. Tapi ianya kena melalui proses. Maknanya perbincangan di peringkat the stakeholders akhirnya akan dibawa ke kabinet untuk kita perincikan dan pertimbangkan. Jadi arah tujunya akan diumumkan, apa saja persetujuan nanti akan kita umumkan. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih, Menteri. Time period. Dapat nak nyatakan time period sebab ianya kena melalui proses. Bila proses itu dah dibawa, barulah kita dapat putuskan perlu ada ataupun tidak. Jadi keputusan itu bergantung dengan engagement yang bakal dibuat oleh semua stakeholders, termasuk oleh Datuk Speaker itu sendiri. Terima kasih. Untuk makluman tambahan, kita memang telah pun membenarkan ahli parlimen dari pembangkang menjadi speaker di Kamar Kas baru-baru ini. Kita dah mulakan. Silakan Tuan Oscar Ling Chai Yu, Sibu. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 3 mengenai meminta Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri untuk menyatakan kesesakan hospital kerajaan pada ketika ini semakin membimbangkan, di mana rakyat tidak dapat mendapat perkhidmatan perubatan dan kesihatan yang bersesuaian, di samping perlu menunggu lama bagi mendapatkan khidmat kesihatan daripada hospital kerajaan. Jadi apakah langkah-langkah kerajaan dalam meningkatkan mutu perkhidmatan kesihatan negara? Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Sibu. Ini merupakan soalan yang sentiasa dekat di hati semua wakil rakyat. Dan terima kasih Yang Berhormat Sibu membawa isu ini. Pada saya, untuk makluman Yang Berhormat, keseluruhan ahli Dewan Rakyat inilah, kalau kita melihat mengapa berlakunya kesesakan di hospital, walaupun kerajaan telah mengadakan banyak usaha, berapa banyak hospital baru telah dibina, hospital lama dinaik taraf, klinik kesihatan, klinik desa, semuanya dah bertambah banyak, tapi masih berlaku kesesakan. Jadi kesesakan ini pada saya adalah berpunca pertama sekali menunjukkan bahawa sistem kesihatan kita oleh semua pegawai-pegawai kesihatan daripada doktor, nurses kita dan semua kementerian yang terlibat dalam menjaga kesihatan kita ini dah bertambah baik. Bila bertambah baik, keyakinan rakyat untuk pergi ke hospital sebab perkhidmatan kesihatan yang baik sudah pasti akan merujuk kepada hospital kerajaan. Yang kedua, disebabkan hospital kita menyediakan perkhidmatan boleh dikatakan hampir percuma. Begitu murah sekali kalau kita bandingkan dengan perkhidmatan hospital swasta. Sebab itu juga mereka hospital kerajaan ini menjadi tumpuan. Dan untuk itulah kalau kita melihat kerajaan juga dah menambah jumlah doktor,
jururawat, semuanya bertambah. Tapi masih berdepan dengan kesakan. Jadi untuk itulah maka kerajaan telah pun menubuhkan pasukan petugas khas reformasi sektor awam yang dipanggil singkatannya STAR yang dipengusikan oleh Tan Sri KSN dan dianggotai oleh pelbagai agensi. Bukan saja Kementerian Kesihatan tapi pelbagai agensi, kementerian dan sebagainya, di mana mereka berbincang, duduk melihat apakah penambahbaikan lagi boleh dijalankan. Untuk itu maka mereka melaksanakan program secara short term, mid term dan juga long term, di mana jalinan kerjasama dengan the private sectors, private hospital dan juga pengamal-kamal perubatan klinik-klinik swasta untuk berkongsi, di mana sebahagian pesakit-pesakit yang mungkin bukan menghadapi penyakit yang kritikal akan boleh mendapat perubatan di klinik-klinik swasta. Dan juga begitu juga yang datang khususnya waktu odd hours daripada 6 hingga 12 malam, kalau yang tak berapa-apa tu, di mana mereka boleh dihantar kepada klinik kesihatan berdekatan, klinik daerah, di mana waktu operasi mereka akan dilanjutkan sehingga ke 12 malam. Ini merupakan langkah jangka pendek dan juga langkah sederhana dilaksanakan. Seperti diumumkan juga dalam bajet baru-baru ini, skim perubatan madani juga telah diperuntukkan khas, di mana akan diberi peruntukan untuk rakyat kita pergi berjumpa dengan pengamal-pengamal perubatan atau the GP untuk membuat rawatan yang tidak kritikal ataupun sakit demam biasa dan sebagainya. Jadi pokok pangkalnya, Datuk Yang di-Pertua, mengapa hospital masih sesak? Mungkin mutu perkhidmatan kita dah tambah baik, tapi pada masa yang sama memberi gambaran bahawa adakah kita di Malaysia ini merupakan tidak mengamalkan budaya hidup yang sihat. Mengapa? Sebab itu lebih ramai terpaksa rujuk ke doktor, pergi ke doktor, demam, sakit dan sebagainya. Jadi sebab itu penekanan oleh Kementerian Kesihatan ialah juga untuk membawa ataupun mempromosikan budaya hidup sihat. Ini amat penting sebagai preventive measure yang patut kita fokuskan. Di sinilah saya kira peranan semua ahli parlimen untuk kita jalankan program bersama dengan Kementerian Kesihatan, doktor-doktor, supaya memberi kesedaran mengamalkan budaya hidup sihat ini di kalangan rakyat kita. Supaya hospital, kita tak payah pergi ke hospital lah. Hanya tak ada yang sakit yang kritikal dan sebagainya. Dan hospital kita tidak akan terbeban dengan kita mengendalikan terlalu banyak kes-kes kesihatan yang akhirnya merugikan negara dari segi kedudukan kewangan dan merugikan rakyat kita sendiri juga. Jadi itu patut menjadi tumpuan kita semua. Terima kasih. Silakan Sibu. Ya, terima kasih dengan jawapan yang baik. Dan memang kita tidak menafikan bahawa hospital kerajaan memang membekalkan perkhidmatan yang bagus kepada rakyat kita. Tetapi juga kita ada beberapa perkara saya ingin memaklumkan kepada kementerian, iaitu perkhidmatan doktor pakar tidak terdapat di semua hospital, terutamanya di hospital tempatan, dan dia hanya terdapat di hospital regional hospital. Jadi untuk ini juga merupakan salah satu sebab rakyat pergi ke banyak pesakit mesti pergi ke regional hospital untuk mendapatkan perkhidmatan doktor pakar, dan mereka tidak di kawasan mereka tidak dapat mendapatkan perkhidmatan seperti ini. Jadi saya nak bertanya kepada kerajaan, adakah kerajaan berhasrat untuk menubuhkan satu unit jantung dan unit kanser di Sibu Hospital dan Miri Hospital, dan ini juga merupakan satu di dalam manifesto Pakatan Harapan bahawa kita akan menaik tarafkan Sibu Hospital dan Miri Hospital sebagai regional hospital. Terima kasih Yang Berhormat Sibu. Seperti mana saya katakan tadi, kemampuan kerajaan untuk membuat hospital dan menyediakan pakar-pakar terhad dari segi kalau kita dah bina hospital sekalipun, kemungkinan untuk mendapat pakar yang ingin berkhidmat menjadi satu cabaran juga. Sebab itu apa yang patut kita fokuskan, apa yang telah dibincangkan dalam jawatankuasa STAR itu tadi, ialah untuk kita buat jalinan dengan hospital-hospital swasta yang juga ada kepakaran di mana kita boleh berkongsi dari segi hikmat perkhidmatan dan juga dari segi di mana sebenarnya sudah ada perbincangan, perundingan dengan pihak hospital swasta dan juga Persatuan Perubatan. Dan saya mengucapkan terima kasih
di mana mereka juga sudah pun bersetuju untuk berterlibat bersama menjaga kesihatan rakyat kita secara holistik. Makna kerajaan, swasta dan private practitioners dan kerajaan juga terlibat bersama dalam menjaga kesihatan rakyat kita. Di mana kalau mereka datang, hospital kajian tidak dapat untuk memberi disebabkan mungkin queue yang panjang, mereka akan diserahkan pada hospital swasta di mana yuran tertentu sudah pun dironding dan dipersetujui. Dan kalau ini dapat dilaksanakan, kemungkinan ianya dapat membantu dalam waktu jangka pendek dan jangka sederhana. Sementara kita membina lebih banyak hospital berdasarkan daerah, berdasarkan bahagian ataupun berdasarkan negeri-negeri yang memerlukan kepakaran-kepakaran tertentu. Sementara itu, kita bekerjasama dengan pihak-pihak swasta. Terima kasih. Silakan, Kementerian. Assalamualaikum. Terima kasih, Tuan Ketua. Saya ingin dapat penjelasan berhubung dengan status hospital pengajar di USIM, Universiti Islam Antarabangsa. Apakah status terkini, apakah pihak kerajaan telah pun mengiktiraf USIM ini sebagai hospital pengajar? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Ini mungkin sedikit terkeluar dan soalan yang agak spesifik. Saya akan membuat jawapan secara bertulis dan untuk respon pada soalan yang agak spesifik ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Menteri. Yang Berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri pada hari ini. Sekian, terima kasih dan kita bergerak kepada soalan pertanyaan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Yang Berhormat, terdapat satu isu yang dibangkitkan oleh Jelutong 2-3 hari yang lalu dan saya telah pun berjumpa dengan Kementerian. Untuk itu saya minta Kementerian bangun dan memberikan penjelasan. Silakan. Terima kasih Tuan Ketua. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia, saya pun telah mengadakan pertemuan dengan Yang Berhormat Yang Pertua Dewan dan saya telah bagi penjelasan berhubung dengan beberapa kekhilafan yang berlaku. Saya fikir perkara ini tak perlu kita panjangkan kerana kita banyak isu-isu penting. Jadi saya fikir kalau sekiranya timbul kekhilafan, saya mohon maaf dan kita terus kepada agenda lebih pentinglah untuk kepentingan rakyat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Inilah semangat yang kita ada. Saya dah jumpa dengan Kementerian dan pemahaman kita berbeza, namun apa yang telah pun disebutkan Kementerian itu telah pun dimaklumkan kepada saya. Baik, saya nak teruskan dengan soalan pertama. Silakan.